Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung pembelajaran ibadat kita dengan tajuk perkara-perkara makruh ketika berpuasa. Baik, perkara makruh ni adalah perkara yang Allah benci. Kalau kita buat, kita tak dapat pahala dan kita juga tak dapat dosa. Ianya merupakan satu perbuatan yang sia-sia sebab berkemungkinan kalau kita lakukan, kita takut ianya akan mengurangkan pahala berpuasa. Kita tengok perkara makruh. Perkara makruh ni ada 7. Kita tengok yang pertama adalah melambatkan berbuka puasa. Dalam sepotong hadis, Rasulullah telah menyebutkan orang Islam akan sentiasa memperoleh kebaikan selama mana mereka mempercepatkan berbuka. Kalau kita dengar je azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita terus berbuka puasa. Sebab apa? Sebab Rasulullah berkata, orang yang suka melambat-lambatkan berbuka puasa ni adalah daripada golongan Yahudi dan juga Nasrani. Perkara makruh yang kedua adalah kerap berkumur-kumur. Jika seseorang tu berlebih-lebihan dalam berkumur dan juga dia menghisap air ke dalam hidung, lantas air tadi tu masuk ke dalam salah satu rongga badan, maka puasanya terbatal. Ini kerana orang yang berpuasa dilarang berlebih-lebihan dalam berkumur. Perkara makruh yang ketiga, kerap mandi. Hukum mandi pada asalnya adalah harus. Diharuskan mandi semasa berpuasa. Nabi SAW pun menyiram air pada badannya ketika berpuasa kerana baginda sangat panas dan juga dahaga. Tetapi hukum mandi akan menjadi makruh apabila selalu kerap mandi. Kerana kalau kerap mandi, takut air itu akan masuk pada salah satu daripada rongga badan kita dan akan menyebabkan puasa kita terbatal. Yang seterusnya adalah tidur sepanjang berpuasa. Tidur sepanjang berpuasa ni walaupun tidak membatalkan puasa kita, tetapi hukumnya adalah makruh. Sebab jika kita tidak memanfaatkan puasa dengan melakukan banyak perkara-perkara sunat, puasa kita tadi dikhawatiri akan menjadi puasa yang sia-sia. Seperti mana maksud Nabi SAW, berapa ramai manusia yang berpuasa tetapi mereka tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan juga dahaga. Seterusnya adalah merasa makanan dengan lidah. Baik, merasa makanan dengan lidah ni hukumnya adalah makruh. Sekiranya ada keperluan, contohnya ibu kamu masak untuk berbuka puasa, ada keperluannya, hukumnya adalah tidak makruh merasa makanan dengan syarat tidak tertelan dan ada keperluan dalam melakukannya. Yang keenam, gosok gigi selepas gelincir matahari. Dapat khilaf tentang situasi ni. Ada yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan harus. Tetapi saya nak ingatkan, jangan berlebih-lebihan dalam menggosok gigi. Sebab kalau kita gosok gigi, kita akan kerap berkumur. Jika kerap berkumur, dikhawatiri nanti air tersebut akan masuk ke dalam salah satu daripada rongga terbuka. Jadi kita hendaklah memelihara puasa kita daripada sesuatu yang boleh merosakkannya. Baik, yang terakhir sekali adalah berbekam. Berbekam ni dia mengeluarkan darah kotor daripada tubuh badan. Isu berbekam ni terdapat khilaf. Pada awalnya hukum berbekam ni dilaranglah. Tetapi apabila Nabi turut buat berbekam ni, maka hukum ni telah dimansuhkan. Pada awalnya terdapat penurunan ayat bahawa orang yang berbekam batal puasa dan juga yang dibekam pun batal puasanya. Ini disebabkan oleh orang yang dalam berpuasa sudah dalam keadaan lemah. Sekiranya berbekam mengeluarkan darah akan melemahkan lagi kondisi badan. Ia boleh terdedah kepada tidak mampu untuk berpuasa disebabkan berbekam tu. Maka dilarang berbekam saat berpuasa. Ini adalah hukum yang lama.
hukum ni telah dimansuhkan bahawa Nabi juga turut berbekam dalam keadaan berpuasa. Okey, boleh faham setakat ni? Ada dua isu yang mana terdapat khilaf. Yang pertama adalah isu gosok gigi. Yang kedua adalah isu berbekam. Okey, itu sahaja daripada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.